Bukan tu saja, dia bawa bomoh begitu banyak. Inilah Anwar, terlalu percaya kepada kuasa-kuasa mistik. Dia bawa bomoh dari Afrika, dari India, dari Thailand, dari Burma, dari Indonesia. Begitu banyak. Ini pengalaman saya, bukan cerita dongeng. Masa saya nak melangkah masuk, ada satu bomoh dari India, pakai kain putih, tak pakai baju, membaling buah kelapa hijau dengan begitu kuat, dengan jeritan yang kuat sampai hakim pun terperanjat. Masa saya nak langkah kandang saksi, segala garam, kemian, tahi besi, 5 perut, tangkal yang begitu banyak dengan jarum dan sebagainya, sampai Tan Sri Gani Patal minta mahkamah berhenti bersidang sebab nak dibuang semua tangkal satu beg, dan hakim Paul Augustine tak boleh tahan dengan bau kemian dan 5 perut yang begitu memeningkan kepala dia. Dan Anwar yang tak pernah pakai cincin, pakai berketul-ketul batu di jarinya. Saya tak tahulah siapa yang bagi batu-batu, tak tahulah batu apa. Dan ada satu cerita menarik, sampai satu mahkamah ketawa pecah perut. Walaupun masa tu kami stres kerana diganyang oleh lawyer Anwar, tapi ada satu cerita menarik yang saya nak kongsi. Nak dengar tak? Ada satu bomoh, dia gosok 2 batu. Masa saya nak bagi keterangan, saya pun berderau. Bukanlah kita takut pada sihir, tetapi Rasulullah juga disihir. Jadi lepas 10 minit, bomoh tu berhenti gosok batu. Rupanya ada cerita di sebalik cerita di mana ditakdirkan bomoh yang gosok batu tu duduk sebelah Pakcik Bakar, bapa kepada Azizan bin Abu Bakar yang telah diliwat 17 kali oleh Anwar. Jadi Pakcik Bakar, dia tengok bomoh tu gosok batu, dia tanya, apa bodoh tu? Jadi bomoh tu cakap, tu perempuan tu jahat, suka fitnah orang. Anwar upah saya supaya buat mulut dia terkancing. Jadi bila bapa Azizan dengar, sudah pasti dia marah. Fitnah kepala hangguk sebab anak dia pun diliwat 17 kali. Tapi cara dia psycho bomoh tu supaya berhenti gosok batu yang cukup mencuit hati kami. Nak tahu apa dia buat? Dia cerita baliklah sampai Tan Sri Musa nak terbalik kerusi. Dia kata, celaka Noah ni, dahlah anak Eden ditibainya 17 kali. Dia bawa pula bomoh begitu banyak. Nak konokan si Umi dengan si Zizan. Eden goram, Eden gosok, tolong Eden. Tu berhenti dia. Ini cerita betul. Dia tanpa segan silu, bayangkan depan Tan Sri Musa dengan Tan Sri Gani Patal, dia gosok pendalah dia tu, Eden goram, Eden gosok, tolong Eden. Tu berhenti dia. Dia kata, padan muka kau Anwar. Kau bayar 10,000 kat bomoh tu, akhirnya dengan gosok tolong hilang 10,000 kau kan. Inilah Anwar para hadirin. Dia cukup percaya kepada kuasa mistik. Wan Azizah ni pun satu manusia yang munafik. Dia hanya berkelubung, dia hanya pakai sarung tangan atas permintaan Anwar. Cuba tanya Rahimi, tanya Rashid yang bekerja dengan dia, yang duduk serumah dengan dia, hari ini dah keluar tinggalkan dia. Saya masih ingat kata-kata Rashid yang pernah masuk penjara. Dia kata, Kak, saya dah masuk penjara, satu penjara dengan Anwar, saya dah keluar, saya dah tobat Kak, saya anak saya pun saya dah kahwin, saya dah anak seorang, saya tak nak buat kerja terkutuk lagi Kak. Jadi saya tanya, kenapa kau tinggalkan Anwar? Dia kata, Kak, bayangkan, bagi saya rumah tu rumah laknatullah Kak. Saya buat kerja terkutuk dengan Anwar. Dia kata, Wan Azizah dekat sebelah lipat kain. Maknanya dia tahu, para hadirin, dia tahu. Tapi ini perempuan munafik, segala munafik. Dia kata dia sanggup halalkan Anwar buat apa saja. Janji dia jadi wanita pertama. Dia nak jatuhkan Datin Rosmah Mansur. Ini hajat dia. Walaupun dia bergaduh, dia berlepuk, dia berpukul dengan laki dia, dia tak peduli. Janji dia, laki dia dapat jadi PM dan dia dapat jadi wanita pertama. Walaupun dia meraung, dia menangis dan sebagainya. Dan Wan Azizah ni pun cukup percaya kepada bomoh. Setiap hari Selasa dia pasang colok satu rumah bomoh-bomoh India untuk memberi ketaksuban rakyat kepada dia. Ini orang-orang dalam rumah sendiri cerita. Rashid sendiri cakap, dia kata, Kak, sudahlah, dekat luar pakai sarung tangan, pegang tasbih, pora itu Anwar yang suruh lah Kak. Dekat rumah rambut dia, badan dia tak pakai bra-bra, suara dalam dia pun bagi kat saya lah Kak. Banyak lagi cerita yang saya nak cerita pun malulah saya nak cakap.